Halo, kita sambung. Sorry, cikgu kasih ulang dulu. Oke, mari kita mula belajar tentang bab yang keempat, kereaktifan logam. Abaikan, abaikan sesi kita satu tu typing error sahaja. Bab yang pertama, subtopik yang pertama adalah berkaitan dengan kepelbagaian mineral. Kepelbagaian bentuk mineral dalam kerak bumi. Kerak bumi ada pelbagai jenis bentuk mineral. Mineral ialah unsur atau sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi dengan struktur halur dan komposisi kimia yang tertentu. Pelbagai mineral terkandung dalam batuan yang ditemukan dalam kerak bumi. Kita tengok dulu bahagian yang A. Ini adalah yang dalam bahagian unsur. Unsur yang paling biasa kita jumpa adalah emas, berlian dan juga perak. Sebatian pula adalah seperti bauksit, hematit, galena dan kasiterit. Tolong ingat semua nama-nama ini. Dan sebatian semula jadi. Sebatian ini pula adalah hasil daripada gabungan unsur semula jadi. Kalau hematit, nama saintifik dia adalah ferum 3 oksida, iaitu hasil gabungan ferum dengan oksigen. Kasiterit, stannum oksida, stannum dengan oksigen. Kuarza, silikon dioksida, silikon dan oksigen. Bauksit ataupun biji aluminium, aluminium oksida, aluminium dengan oksida. Galena, biji plumbum, plumbum 2 sulfida, plumbum dengan sulfur. Pirit, ferum sulfida, ferum dengan sulfur. Kalasit, kalsium karbonat, kalsium karbon dan oksida. Kalau kita tengok di hujung dia kan, kalau ada oksida-oksida tuh mesti unsur dia adalah ada oksigen. Kalau sulfida pula, sulfida pula adalah sulfur, manakala karbonat adalah karbon dan juga oksigen. Tolong ingat dia punya keyword ini. Sekarang ini cikgu akan bagi tengok gambar dia pula. Hematit seperti ini. Kasiterit, sorry lah, cikgu punya sebutan ni sabahan betul, bahasa baku. Kuarza, dan juga bauksit, biji aluminium. Begini pula biji aluminium kan, cikgu ingat warna silver, tapi rupa-rupanya bukan pula warna silver. Galena, biji plumbum. Pirit, kalasit, macam garam kan. Semua unsur ataupun sebatian tadi itu yang cikgu kasih tengok, tolong ingat, tidak boleh lupa. Kalau lupa memang susah untuk jawab dalam peperiksaan. Sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. Batu kapur merupakan satu mineral yang mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan seharian, seperti membuat jalan, permukaan meja, bangunan dan sebagainya. Batu kapur itu sebenarnya adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat merupakan satu sebatian semula jadi yang wujud dalam pelbagai bentuk, warna dan tekstur, seperti kalasit, batu kapur, marmar, kapur, terumbu karang dan juga cengkerang haiwan laut. Cuma cikgu terfikir sekarang, adakah telur tu cengkerang telur, adakah dia sejenis kalsium karbonat? Sila tinggalkan komen untuk menjawab soalan tersebut. 4.2 Siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam ini dia wujud hasil daripada pemerhatian logam yang berlainan mempunyai kereaktifan yang berbeza terhadap oksigen. Logam yang lebih reaktif terhadap oksigen bertindak dengan lebih cergas dengan oksigen. Siri kereaktifan logam merupakan satu senarai logam yang disusun berdasarkan kereaktifannya terhadap logam. Ini
kalau disusun secara membaring. Sebelah kanannya tidak reaktif, yang sebelah kanan ni semua adalah reaktif. Cikgu akan sebut satu-satu dari tidak reaktif ke reaktif. Maksud dia di sini rendah, di sini tinggi kereaktifan dia. Aurum, argentum, mercury, cikgu lupa apa nama mercury itu, kuprum, plumbum, stannum, ferrum, zinc, aluminium, magnesium, kalsium. Kan kalsium, kalsium, natrium dan juga kalium. Selain daripada itu, kita perlu paham juga kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam bergantung pada kecergasan logam tersebut apabila bertindak balas dengan oksigen. Walaupun siri kereaktifan logam ini ialah susunan logam mengikut kereaktifannya terhadap oksigen, kedudukan bukan logam seperti karbon dan hidrogen juga ditunjukkan dalam kereaktifan logam. Kedudukan karbon dan hidrogen ini ada berkait dengan cara kita mendapatkan unsur sebatian. Kita mendapatkan unsur daripada sebatian tersebut. Lebih senang kita paham untuk mendapatkan dari sebatian menjadi logam yang tulen. Nanti kita akan tengok. Oke. Cara kita ingat, cara kita buat nota ni berkaitan dengan siri kereaktifan logam, mesti dia menegak. Bahagian atas itu adalah yang reaktif dan bahagian bawah itu yang kurang reaktif. Kita tengok dia punya kedudukan karbon dan hidrogen. Dia betul-betul di antara aluminium dengan zinc bagi karbon, zinc dengan ferrum untuk hidrogen. Okay. Arang batu. Arang batu merupakan satu daripada mineral yang ditemukan di Malaysia. Hampir 80% arang batu ini ditemukan di Sarawak, 90% di Sabah dan 1% di Semenanjung Malaysia. Kawasan simpanan arang batu yang paling besar terletak di Merit, Pila, Sarawak. Okey. Cikgu berhenti pasal itu tentang siri kereaktifan logam. Satu yang cikgu mau ingatkan, ini ingat. Okey. Ada dia punya cara untuk kita ingat ni, dia panggil kalau nak kahwin mesti cikgu lupa sudah. Okey. Tapi tolonglah ingat ada cara dia itu. Kita akan nanti cikgu cuba sediakan cara ingat siri kereaktifan logam ni dalam TikTok cikgu. Okey, kita pergi bab yang subtopik terakhir, pengekstrakan logam dari bijinya. Ini yang maksud cikgu sebelum tadi, kita mesti kenal pasti di mana kedudukan karbon tu. Di atas karbon, cikgu ulang semula. Di atas karbon lain cara, di bawah karbon pun lain cara dia. Mari kita tengok. Okey, sebelum itu kita pahami dulu pengekstrakan logam. Pengekstrakan logam ini ialah proses untuk memperoleh sesuatu logam daripada bijinya. Logam itu adalah logam tulen, manakala biji ini bukan logam, ada lagi campuran dia. Okey, kita tengok dalam siri kereaktifan logam tadi. Ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium dan juga karbon. Semua yang kita sebut tadi itu adalah di bahagian atas karbon. Cara kita mengekstrak logam-logam ini adalah melalui proses elektrolisis sebatian logam dalam keadaan lebur. Bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon dalam siri kereaktifan logam, pengekstrakan logam tersebut daripada sebatian logam tersebut adalah melalui elektrolisis. Kita tengok pula kalau yang ada di bawah. Kalau yang di bawah ini yang selalu keluar dalam pemeriksaan adalah zinc, ferrum, stannum ataupun timah dengan plumbum. Kuprum, mercury, argentum dan emas. Yang ini biasanya terus sahaja pengekstrakan logam dilakukan secara melalui pemanasan terus sebatian logam tersebut. Kuprum dengan mercury terus sahaja dikasih panas dan mereka akan berpecah. Manakala yang ini dua ni, argentum dengan emas, perak dengan emas ini dia wujud dalam bentuk unsur. Okey. Pengekstrakan melalui penurunan oksida logam oleh karbon adalah seperti ini. Pengekstrakan melalui penurunan. Okey. Penurunan oksida logam. Nanti kita akan tengok macam mana penurunan ini.
Bagi logam yang lebih rendah daripada karbon dalam seri kereaktifan logam, pengekstrakan logam daripada biji logam tersebut adalah melalui penurunan peoksida logam tersebut dengan karbon. Inilah maksud cikgu berkaitan dengan penurunan. Okey. Yang ini adalah besi. Besi ada di mana? Kalau cikgu tidak silap, besi ferrum. Ingat ferrum. Okey, mari kita tengok sebelah tadi. Kalau ini kita tengok, pengekstrakan logam besi daripada bijinya dilakukan dalam relau bagas seperti ditunjukkan dalam 4.9. Yang ini sebenarnya dia adalah semburan udara panas yang dipampkan dalam relau begas melalui bahagian bawah relau gas. Maksudnya ada air udara panas nih, kemudian mereka akan mencair dan dia akan menjadi dua. Satu sangga, satu lagi leburan logam. Cikgu baca yang pertama. Campuran biji besi atau oksida besi yang dipekatkan, arang kok dan batu kapur dimasukkan dalam relau begas melalui bagian atas relau begas nih. Dikasih masuk. Kemudian semburan udara yang sangat panas dipampkan ke dalam relau begas melalui bahagian bawah relau begas. Dikasih masuk udara panas. Kemudian dia akan mencair dan menjadi dua. Satu logam, leburan logam. Kalau bahagian ini dia sebut tentang besi. Jadi di sini ada logam besi, logam ferrum sebenarnya, dan di sini ada pula sangga. Lepas ini cikgu akan terangkan apa itu logam dan juga sangga. Sangga. Oke. Ini sudah cikgu terangkan tadi. Ini sudah cikgu terangkan juga tadi. Lebih jelas ya. Dikasih masuk. Oke, dikasih masuk. Dan yang ini pula di semburan udara panas. Sangat panas, artinya suhu sangat tinggi. Oke, 3. Tindak balas yang berlaku di dalam relau begas pada suhu yang tinggi adalah pertama, penghasilan ferrum. Arang kok atau karbon bertindak balas dengan oksigen dalam udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida dan haba. Dia akan menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida yang terhasil bertindak balas dengan arang kok yang panas yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida yang merupakan agen penurunan yang kuat. Artinya lepas dia jadi karbon dioksida ditambah lagi karbon jadilah karbon monoksida. Karbon monoksida dan karbon menurunkan oksida besi kepada besi. Nampak? Cikgu tidak terangkan, cuma cikgu mau kamu paham bahwa oksida ini akan diambil oleh karbon menjadi karbon dioksida. Karbon monoksida ini ambil oksida menjadi karbon dioksida. Karbon tambah oksida pun jadi karbon dioksida, karbon monoksida. Paham kan? Karbon dan karbon monoksida mengambil oksida untuk menjadi karbon dioksida. Sambungan. Bila kita jumpa ni ferrum ataupun besi, ini adalah logam dia. Oke, leburan logam yang keluar nanti. Sekarang cikgu sebut tentang penghasilan sangga. Sangga. Yang penting kita faham bahwa cikgu punya sebutan ini sabahan punya betul. Cikgu tidak mahir sebut tentang sangga ni. Sangga kah? Sangga kah? Sagna kah? Tapi cikgu sebut dia sebagai sangga. Batu kapur atau kalsium karbonat terurai untuk membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Kalsium karbonat, kalsium oksida dan karbon dioksida. Kalsium oksida bertindak balas dengan benda asing seperti pasir atau silikon oksida dalam biji besi untuk membentuk sangga ataupun kalsium silikat. Kalsium oksida tambah silikon dioksida menjadi kalsium silikat. Boleh nampak ada dua benda tadi kan? Kalau cikgu kasih tengok gambar semula, bila kita buat ni dia akan ada dua lapisan. Yang sini ferrum, besi ferrum, yang ini pula adalah sangga. Okay. Pada suhu yang tinggi di dalam relau begas, ferrum yang dihasilkan akan melebur. Leburan ferrum ini mengalir ke bahagian bawah relau. Dari semasa ke semasa, leburan ferrum dituang keluar ke dalam acuan dan dibiarkan menyujuk dan membeku. Leburan ferrum yang membeku ini dikenali sebagai besi tuangan. Sangga dihasilkan
yang dihasilkan akan melebur. Leburan sanga ini juga mengalir ke bagian bawah relau. Oleh disebabkan leburan sanga ini kurang tumpat daripada leburan ferum, maka sanga terapung di atas leburan ferum. Dari semasa ke semasa, leburan sanga dikeluarkan dan digunakan untuk membuat tapak, bangunan ataupun jalan. Salah satu juga isu yang paling ketara berkaitan dengan perlombongan ini, kita perlu paham juga isu perlombongan di Malaysia. Ada kebaikannya, ada juga keburukannya. Mari kita tengok. Pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Pencemaran udara oleh gas yang dihasilkan dari relau begas. Pemusnahan habitat akibat pembinaan lombong. Pencemaran bunyi oleh jentera perlombongan, hakisan tanah akibat penggalian biji, dan juga pencemaran air akibat pencucian biji. Lepas ni kita akan tengok melalui gambar, akan lebih jelas kita punya pemahaman. Nampak asap-asap ini? Okey, elektrik yang banyak membazir, bukan membanjir, tapi membazir. Ini lagi pencemaran udara oleh gas. Pencemaran udara mesti menjejaskan kesihatan sistem respirasi kita. Kesian orangutan ni kan sudah ditembak. Tolong ingat bahawa pemusnahan habitat. Tidak sudah tempat tinggal orang hutan. Pencemaran bunyi oleh jentera perlombongan. Bagi siapa yang pernah tinggal dengan lombong, jentera berat ataupun kilang, bunyi bising tu memang membuat kita stres sebenarnya. Kalau waktu malam bunyi lagi, memang kita tidak akan dapat tidur. Terakhir, hakisan tanah akibat penggalian biji. Kalau ini sebenarnya dia tidak ya. Dia hanya gambar hiasan saja, macam mana bentuk hakisan tanah itu. Bukan juga tanah runtuh, tetapi dia hanya hakisan sahaja. Sikit saja dia jatuh-jatuh. Cukup untuk menyusahkan kita semua. Ini pula adalah pencemaran air akibat pencucian biji. Bayangkan, air yang kotor ini masuk ke dalam sungai yang bersih. Apa akan jadi pada air sungai tersebut? Adakah dia tetap jernih? Tidak kan? Secara otomatis juga dia akan menjejaskan habitat ikan, hidupan akuatik. Maka tamatlah kita punya pembelajaran untuk bab yang keempat. Okey, semua aktiviti lain kita akan buat dalam kelas. Cuma sekarang ini cikgu sediakan sejak dia punya konsep pembelajaran ataupun fakta penting dalam topik ini. Okey, sekian terima kasih. Jumpa lagi untuk bab yang kelima.